Akhirnya Tun M buka mulut pertahan Rohingya. Siapa gila nak jadi Perdana Menteri umur 90? Soal Anwar. Wan Azizah tampil perjelas isu dana Rohingya. Anwar dilapor polis sebar berita palsu. Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan tindakan tegas kerajaan menghalang kemasukan bot yang membawa pelarian Rohingya sehingga membiarkan etnik itu berada di tengah laut selama 2 bulan sebagai tidak berperi kemanusiaan. Bekas Perdana Menteri itu berkata, Malaysia sepatutnya membekalkan kepada kira-kira 400 pelarian itu dengan makanan dan minyak supaya mereka boleh menuju ke lokasi atau negara lain. Janganlah kita benci kepada orang Rohingya yang menjadi mangsa kezaliman. Negara-negara Islam dan OIC perlu bertindak untuk menghentikan kezaliman oleh Myanmar, katanya menerusi catatan blog. Sebelum ini media melaporkan pihak berkuasa menghalang kemasukan bot pelarian Rohingya di perairan negara bagi menyekat penularan jangkitan COVID-19. Kejadian pertama apabila Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menyekat sebuah bot yang membawa kira-kira 200 pelarian Rohingya daripada memasuki perairan negara pada 16 April lalu. Sehari sebelum itu, pengawal pantai Bangladesh memintas sebuah kapal pukat tunda syarat dengan pelarian Rohingya yang didakwa mangsa terselamat. Bot itu terkandas di Teluk Benggala lebih 2 bulan selepas dihalang memasuki perairan Malaysia. Mengulas lanjut, Mahathir menggesa negara mengecam Myanmar dan pemimpinnya Aung San Suu Kyi kerana bertindak zalim ke atas etnik tersebut. Malah beliau meminta kerajaan menolak urusan dagangan dengan negara tersebut. Kita juga perlu meminta bangsa-bangsa bersatu mengambil tindakan terhadap Myanmar. Kita juga perlu dedahkan kezaliman Myanmar kepada dunia. Sejak minggu lalu, etnik Rohingya menerima kecaman dan kenyataan berbaur kebencian dipercayai berpunca daripada satu berita palsu yang mendakwa etnik itu menuntut hak sama rata dan kerakyatan penuh di negara ini. Situasi itu mengundang reaksi pelbagai pihak, termasuk pemimpin tertinggi parti politik, aktivis dan mufti. Dalam pada itu, Mahathir berkata, beliau sedar mengapa orang Melayu sekarang dilihat terlalu membenci etnik tersebut. Katanya negara memberi terlalu banyak suaka kepada pelarian sedangkan mereka patut pergi ke negara lain. Malah katanya, negara lain juga perlu membuka pintu kepada pelarian tersebut. Tetapi apabila jumlah menjadi begitu ramai dan ada perbuatan pelarian ini yang menyentuh perasaan orang Melayu, maka simpati bertukar jadi benci, katanya. Di sebalik apa yang berlaku, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata bahawa beliau tidak menaruh sebarang perasaan dendam terhadap bekas timbalannya Muhammad Azmin Ali. Ketika pada tahun 1998, Anwar dan Azmin adalah sekutu yang menubuhkan parti itu bersama. Bagaimanapun hubungan mereka kemudiannya menjadi renggang dengan ketara dan ini menyaksikan parti itu terbelah dua. Pada Februari tahun ini, Azmin mendalangi kudeta politik yang dinamakan sebagai Langkah Sheraton yang menutup terus peluang Anwar menjadi Perdana Menteri ke-8 dan menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Azmin kemudiannya dipecat dari PKR dan memilih untuk bergabung dengan Bersatu dan sejak itu dilantik sebagai Menteri Kanan dalam pentadbiran Perikatan Nasional. Ketika ditanya pada wawancara jika beliau kecewa dengan Azmin, Anwar menganggap tindakan bekas timbalannya itu sebagai satu pengkhianatan tetapi dirinya tidak menaruh dendam. Saya telah lama dalam politik, saya banyak kali diserang. Bagi saya, ini bukan peribadi, katanya kepada stesen radio BFM. Anwar juga disoal jika PKR mempunyai sebarang rancangan dalam pemilihan pemimpin pelapisnya. Veteran berusia 72 tahun itu berkata, beliau akan menyerahkan kepada parti untuk memutuskan siapa yang bakal menggantikannya. Itu harus diputuskan oleh parti, bukan saya. Kita harus membiarkan pucuk pimpinan membuat keputusan, katanya. Anwar memberi jawapan yang sama ketika diasak sekiranya Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution atau anaknya Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar adalah calon yang berpotensi. Nurul Izzah tentunya hanya fokus pada Permatang Pauh, katanya. Dalam pada itu, Presiden PKR Anwar Ibrahim menolak tanggapan bahawa beliau tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Siapa yang gila untuk terus jadi Perdana Menteri di umur 90 atau 95? Kata Anwar dalam wawancara dengan stesen radio BFM. Dalam pilihan raya umum ke-14 lalu, Mahathir kembali daripada persaraan dan memimpin Pakatan Harapan ke Putrajaya.
Beliau menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua di umur 93 tahun. Bekas Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata sumbangan 50 juta American dollar dari Qatar kepada pelarian Rohingya di Malaysia tidak pernah disalurkan kepada Pakatan Harapan. Sebaliknya, dana itu disalurkan terus kepada beberapa NGO berkaitan dengan Yayasan Kebajikan Negara cuma menjadi penyelaras. Penjelasan Wan Azizah yang juga bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dibuat selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menafikan wang itu masuk ke dalam akaun peribadinya. Zahid juga menggesa Pakatan Harapan untuk tampil dengan penjelasan. Zahid sebagai Presiden UMNO, sebuah parti yang sekarang ini bersama Kerajaan Perikatan Nasional, seharusnya boleh memperolehi segala maklumat berkaitan hal ini hanya dengan berhubung dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perkara penting ialah peruntukan ini tidak pernah disalurkan kepada kerajaan tetapi diberi terus oleh Qatar melalui Qatar Charity atau QC kepada badan-badan bukan kerajaan NGO yang terlibat. Yayasan Kebajikan Negara YKN, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ialah badan penyelaras bagi bantuan tersebut selaras dengan satu keputusan Kabinet pada 5 April 2019. Keputusan Kabinet itu juga melantik Majlis Keselamatan Negara MKN sebagai pengerusi jawatan kuasa pemantau bagi program ini dan melapor terus kepada satu jawatan kuasa tertinggi yang saya pengerusikan sehingga 23 Februari 2020, kata beliau pada satu kenyataan. Azizah turut menjelaskan, Kerajaan Pakatan Harapan mengatur pentadbiran bantuan pelarian sebegitu rupa sebagai cara untuk memastikan ketelusan dan pengurusan yang baik. Pada hantaran di media sosial, Zahid mendakwa 50 juta American dollar, kadar pertukaran semasa 217.7 juta ringgit yang pada awalnya dijanjikan oleh Qatar kepada pentadbiran Barisan Nasional terdahulu telah diterima oleh Kerajaan Pakatan Harapan selepas PRU14. Zahid pada hantarannya turut berkongsi pautan hantaran Dr. Wan Azizah pada November 2018 yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Qatar atas sumbangan itu. Pada kenyataan, Wan Azizah menjelaskan bantuan kemanusiaan daripada Qatar Fund for Development QFFD kepada pelarian Rohingya diperuntukkan dalam 3 sektor: kesihatan, pendidikan dan kehidupan berdikari. Bagi pelaksanaan sektor kesihatan, satu perjanjian projek telah dimeterai pada 13 September 2019 di antara YKN, QC dan 3 buah NGO yang terlibat dalam sektor ini, iaitu Mercy Malaysia, Persatuan Perubatan Islam Malaysia Imarat dan Malaysia Relief Agency MRA dengan agensi penyelaras iaitu YKN telah melalui proses ketekunan wajar due diligence yang sewajarnya. Perjanjian ini adalah untuk tempoh setahun sehingga 12 September 2020 dan akan disambung setiap tahun selama 3 tahun dengan peruntukan tahunan sebanyak 5 juta American dollar atau 15 juta American dollar untuk 3 tahun. Pada ketika berlaku peralihan kuasa di Putrajaya, pelaksanaan sektor pendidikan berada di peringkat penilaian oleh QFFD manakala perbincangan belum bermula bagi sektor mendiri kehidupan. Walaupun pemerintah Qatar menyatakan komitmen untuk menyalurkan bantuan selama 3 tahun, namun pihak Qatar juga menyebut kemungkinan untuk melanjutkan lagi bantuan tersebut selama 3 tahun lagi mengikut keperluan pada waktu itu bagi memastikan kemampanan program berkenaan. Kata Wan Azizah, bantuan Qatar telah membantu meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia untuk membantu Rohingya. Anggota Parlimen Pandan itu bagaimanapun mendesak kerajaan Myanmar untuk memikul tanggungjawab terhadap pelarian besar-besaran Rohingya dan bukannya menyerahkan tanggungjawab itu kepada negara-negara jiran. Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris membuat satu laporan polis terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim yang didakwa membuat kenyataan palsu berhubung pekerja asing di Malaysia. Beliau yang lebih dikenali sebagai Papa Gomo berkata, kenyataan Anwar berkaitan angka pekerja asing di Malaysia seramai 6.7 juta dan status ujian COVID-19 terhadap mereka tidak benar dan cuba menakutkan orang awam. Saya dapati apa yang diucapkan oleh Anwar itu ternyata merupakan cubaan menyebar berita palsu dan cubaan menakut-nakutkan orang ramai. Maka dengan itu saya telah membuat satu laporan polis terhadap beliau dan meminta pihak berkuasa mengambil tindakan lanjut yang sewajarnya, katanya dalam satu kenyataan. Demikian katanya memetik kandungan video ucapan Anwar berhubung isu itu dalam Instagram miliknya. Dan ini menggemparkan kerana kita belum buat langkah untuk lakukan ujian. Pertamanya Anwar berkata bahawa pada tahun 2019 jumlah pekerja asing di Malaysia ialah seramai 6.7 juta. Daripada jumlah itu, menurut Anwar, 2.7 juta daripadanya merupakan pekerja asing yang sah, manakala lebih 4 juta pula
merupakan pendatang asing tanpa izin. Keduanya selepas menyatakan statistik palsu, kononnya pekerja asing mewakili sehingga 40% daripada keseluruhan jumlah pekerja di Malaysia. Beliau dilihat cuba menakut-nakutkan rakyat Malaysia dengan cubaan menggambarkan negara kita akan dilanda kesan wabak yang sama seperti di Singapura. Statistik 6.7 juta pekerja asing itu telah dinafikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan mengesahkan bahawa statistik tersebut merupakan berita palsu, katanya. Tambahnya, jumlah sebenar pekerja asing menurut data statistik tenaga buruh 2019 ialah hanya seramai 2.3 juta orang dan ia 3 kali ganda lebih rendah daripada jumlah yang didakwa oleh Anwar. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.